Apa khabar semua? Okey, terima kasih kerana berada dalam Pocket Tech pada hari ini. Saya Murali Muniandi, boleh panggil saya Ray. Saya dari Human Resource Development Corporation, HRD Corp, Kementerian Sumber Manusia. Pernah dengar HRD Corp? Nah, okey, bagus. Okay, so next. Next, please. Okay, next. Okay, izinkan saya untuk memberikan sedikit pencerahan tentang Human Resource Development Corporation. Apa itu HRD Corp? Dan apakah fungsi-fungsi kita, skim-skim kita yang ada, serba sedikit, dan juga inisiatif-inisiatif kemahiran madani. Okey, yang kita ada untuk rakyat Malaysia khususnya dari segi latihan dan pembangunan. Okey, next. Next. Okey, Human Resource Development Corporation HRD Corp telah ditubuhkan sejak 1993, 30 tahun sudah. Okey, ditubuhkan oleh kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia menjalani latihan dan pembangunan. Okey, kita ada Akta PSMB 2001. Di bawah akta ini, majikan yang mendaftar dengan PSMB akan membayar levy, dan levy ini akan digunakan oleh majikan untuk melatih pekerja, pekerja-pekerja syarikat swasta, untuk menjalani latihan kemahiran. Latihan adalah satu elemen yang sangat penting untuk kita untuk bekerja. Kita berlatih so that kita boleh membuat suatu kerja dengan lebih mudah, lagi cepat, lagi baik, dan ia akan meningkatkan produktiviti kita. Cara kita kerja, dulu kita kerja 10 minit, bila kita belajar untuk satu benda baru, kita boleh melaksanakan kerja tersebut dalam masa 5 minit, 1 minit, 2 minit. Itu maksud dia. Sebab tu kita kena sentiasa menjalani latihan. Kita kena sentiasa belajar. Sebab tu kata pembelajaran adalah sepanjang hayat. Dia tidak berhenti mana-mana. Visi kita setiap rakyat Malaysia dilatih, dan boleh bekerja. Every Malaysian are trained and employable. Next. Ini adalah statistik kita nak tunjukkan. Di bawah HRD Corp kita ada 88,000 majikan mendaftar, majikan-majikan industri. Dan majikan-majikan ini akan membayar levy kepada HRD Corp, dan levy ini akan dituntut semula bila mereka menghantar pekerja mereka untuk menjalani latihan. Latihan-latihan ini adalah latihan-latihan formal yang boleh membantu pekerja untuk melakukan kerja dengan lebih baik. Dan ini untuk tahun 2023 saja, jumlah levy yang telah dikutip adalah 1.7 bilion. Inilah amount yang kita tengok setahun. Setakat ini 1.7 bilion, dan hujung tahun kita boleh mencecah hampir 2 bilion. Dan kita telah meluluskan 1.13 bilion. Itu maksud dia. Itulah pentingnya latihan dan pembangunan. Dan kita telah melatih hampir 1.8 juta training courses dengan pelatih sampai lebih dari 1 juta orang. Setiap tahun mereka yang mendapat manfaat dari segi latihan dan pembangunan di bawah HRD Corp adalah lebih dari 1 juta orang. Next. Bagaimana kita beroperasi? Di bawah HRD Corp dia ada dua elemen penting, iaitu skim latihan, iaitu levy yang diboleh majikan, yang bayar oleh majikan, dan juga inisiatif strategik. Levy yang dibayar oleh majikan, mereka boleh menuntut semula levy tersebut untuk bila mereka menghantar pekerja mereka untuk menghadiri latihan, bila mereka nak melatih bakal pekerja mereka, atau juga untuk ekosistem latihan ataupun renovate training room, itu semua boleh. Anything under the sun when it comes to training and development. So siapa-siapa dekat sini adalah bekerja, yang majikan adalah majikan swasta, kemungkinan besar mereka adalah majikan datang HRD Corp, dan anda mendapat faedah pergi latihan semua melalui levy yang boleh dibayar oleh mereka. So semua boleh tuntut skim-skim yang ada. Pada masa yang sama, kita juga ada peranan untuk support Nations Human Capital Development. Sebab tu kita perlu membuat inisiatif-inisiatif strategik yang boleh selaras dengan aspirasi kerajaan.
kerajaan berada. Sebab itu kita ada di bawah dana kerajaan yang diterima dari semasa ke semasa, kita akan membuat pelbagai inisiatif, okey, yang boleh membolehkan rakyat Malaysia mendapat penempatan pekerjaan melalui latihan. Kita melaksanakan inisiatif-inisiatif yang membolehkan rakyat Malaysia menjana pendapatan sendiri melalui inisiatif latihan, dan juga kita ada pelbagai inisiatif untuk menyokong pekerja sedia ada ataupun majikan PKS. Okey. So, ini adalah inisiatif-inisiatif yang kita buat melalui inisiatif strategik untuk agenda kebangsaan Malaysia. Okey. Dan ini juga saya akan ceritakan lebih lanjut selepas ini. Next. Next. Okey. Apapun yang Calico buat adalah berlandaskan kepada strategic initiative map. Okey, mana-mana inisiatif yang kita buat, kita akan berdasarkan kepada tonggak satu, iaitu mereka yang belum bekerja akan masuk ke dalam industri. Bukan inisiatif yang membolehkan mereka mendapat pekerjaan. Tonggak kedua adalah mereka yang berada dalam ekosistem pekerjaan. So, kita akan buat pelbagai inisiatif, termasuk inisiatif LABI dan juga strategik. Kita juga akan buat inisiatif untuk mereka yang sudah bersara. Okey, orang yang bersara adalah orang yang mempunyai kemahiran. Okey, kadang-kadang kemahiran mereka juga boleh digunakan semula dalam industri. Okey, mereka boleh memberikan dia punya pengalaman untuk melatih industri people ataupun boleh menyumbang kepada ekonomi. Dan juga mana-mana inisiatif yang boleh menyokong inisiatif latihan untuk merancangkan mobiliti. Okey. Okey, next. Okey, next. Okey. Saya akan ceritakan sedikit tentang inisiatif strategik yang kita buat pada golongan rentan. Okey. Salah satu inisiatif yang kita telah laksanakan tahun sebelum ini adalah inisiatif Second Chance Opportunities to Excel Scope. Ini adalah inisiatif untuk membolehkan ex-convicts, okey, bekas banduan untuk mendapat pekerjaan semula. So mereka akan menjalani latihan untuk selaras dengan keperluan industri, dan mereka akan ditempatkan dalam industri-industri yang memerlukan tenaga mereka. Okey, sebelum ini kita telah melatih dan menempatkan lebih dari 1,000 orang, okey, dalam inisiatif Scope. Next, OTAP. Kita juga melaksanakan inisiatif-inisiatif yang membolehkan orang berkelainan upaya untuk mendapat pekerjaan ataupun menjaga pendapatan. Okey, kita panggil sebagai ODAP. Okey. Dan kita juga membuat inisiatif-inisiatif untuk pekerja sedia ada, untuk majikan-majikan PKS, untuk mereka membolehkan mereka mendapat embrace IR 4.0, Industri 4.0. Ini adalah elemen penting aspirasi negara untuk membolehkan semua majikan di Malaysia, okey, untuk embrace industri 4.0. Kita sebagai pekerja juga perlu melengkapkan diri kita dengan kemahiran industri 4.0 so that kita boleh menyokong aktiviti syarikat ke arah yang lebih. Dan kita juga sebenarnya tadi senior back in action. Kita melaksanakan inisiatif membolehkan para bersara, mereka yang sudah bersara, untuk menjumparkan tenaga mereka ke dalam sektor ekonomi. So mungkin sedikit mereka melakukan latihan-latihan spesifik yang boleh membolehkan mereka menyumbang tenaga untuk alam pekerjaan ataupun untuk mereka bekerja sendiri. Okey, ini adalah sedikit saja. Kita sentiasa melakukan banyak lagi inisiatif-inisiatif strategik yang lain, khususnya untuk membolehkan para graduan menganggur untuk bekerja semula. Okay, kita untuk B40, B40 kita banyak buat inisiatif-inisiatif ini. Ini adalah inisiatif-inisiatif yang kita telah dan sedang laksanakan. Dan pada tahun hadapan, seperti yang diumumkan dalam bajet 2024, kita juga akan melaksanakan banyak lagi program latihan madani yang menjurus kepada pembangunan kemahiran pesara, orang kurang kelainan upaya, graduan dan sebagainya. B40. Next. Ini adalah satu benda penting. Siapa pernah dekat sini pernah dengar pasal e-lating? Tak pernah?
Okey, tak apa. Hari ini semua akan tahu pasal e-latih. Okey. COVID-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan semua orang tak boleh nak bekerja, tak boleh nak menghadiri latihan. So, itulah peranan e-learning muncul di kalangan rakyat Malaysia, betapa pentingnya kita perlu belajar di mana-mana sahaja. Okey, tak semestinya kita belajar di dalam classroom. Sebab tu HID Corp di bawah Kementerian Sumber Manusia telah membangunkan portal e-latih, okey, untuk rakyat Malaysia, untuk mereka daftar dan juga mengikuti pelbagai jenis latihan. Okey, akses percuma tanpa had. Okey, peroleh kemahiran lagi, ada video macam-macam training. Okey, nak belajar pasal Excel ada, nak belajar pasal Mandarin pun ada. Semua jenis language ada. Semuanya free of charge. Okey, ia dibuat khusus untuk rakyat Malaysia. Okey, dan setakat ini kita ada lebih kurang hampir 2,000 kursus. Okey, yang ada di bawah e-latih ini. Dengan setakat ni kita telah ada 1.2 juta enrollment. Kalau kata unik, kita ada 500,000 rakyat Malaysia sudah pun daftar. Okey, bila dah percuma, okey, kerajaan beri secara percuma, apa yang kita perlu buat? Kita perlu daftar dan juga mengikuti pelbagai jenis kursus. Kursus-kursus yang ada 2,000 ni akan ditambah lagi. Kita ada kursus percuma, kursus premium. Bila nak belajar, apa nak belajar, semuanya ada. So, saya sarankan, saya menyuruh kepada semua yang ada di sini untuk ambil phone anda dan scan QR code ini untuk mendaftar e-latih punya portal. Pendaftaran adalah sangat-sangat mudah. Masukkan email beberapa maklumat, anda boleh start gunakan e-latih. Okey. Okey. So, itu saja serba sedikit saya nak berkongsi tentang HID Corp, okey, dan peranan di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk program-program kemahiran rakyat madani. Saya masih ada dekat bawah. Kalau sesiapa yang mempunyai masalah untuk mendaftarkan e-latih punya portal, boleh jumpa saya sedia membantu. Okey, sekian, terima kasih.